Korang nak tahu tak apakah itu sebenarnya Perang Khandaq? Perang Khandaq adalah salah satu peristiwa peperangan di zaman Rasulullah SAW yang terjadi pada bulan Syawal dan memberikan kemenangan bagi umat Islam. Perang Khandaq ini tercetus akibat adanya rasa dendam kaum Yahudi dari suku Bani Nadir yang terusir oleh pasukan Islam dari Madinah. Pengusiran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Kaum Yahudi diusir setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Nadir. Bani Nadir diketahui telah melanggar perjanjian yang disepakati bersama, iaitu tidak menyerang dan mengganggu umat Islam. Kemudian setelah diusir, mereka berusaha menghasut kafir Quraisy Mekah agar bersekutu dengan mereka untuk memerangi umat Islam di Madinah. Selain itu, ianya juga dinamakan Perang Khandaq kerana tentera Islam telah menggali parit di sekeliling kota Mekah untuk menghalang tentera musuh dari menceroboh dan menyerang Madinah. Untuk pengetahuan semua, Salman Al-Farisi adalah orang yang menasihatkan Nabi Muhammad SAW untuk menggali parit pada ketika itu. Seperti kita semua sudah maklum, peperangan Khandaq terjadi selepas berlakunya peperangan Uhud. Namun pernah tak kita fikir, apakah faktor-faktor dan sebab-sebab yang berlaku sebelum tercetusnya Perang Khandaq atau juga dikenali sebagai Perang Ahzab ini? Okey, untuk pengetahuan semua, selepas berlakunya Perang Uhud, banyak pengkhianatan yang dilakukan oleh pihak musuh sehingga mengorbankan ramai pendakwah-pendakwah Islam. Okey, contoh antara pengkhianatan yang dilakukan adalah terjadinya peristiwa di Air Mata Raji'i yang mengorbankan 6 pendakwah Islam. Kemudian berlaku pula peristiwa di Bir Ma'unah yang mengorbankan sehingga 69 orang pendakwah Islam. Ekoran daripada peristiwa-peristiwa tersebut, Bani Nadir telah dihalau keluar daripada Madinah kerana kaum ini juga telah cuba untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa pengusiran Yahudi Bani Nadir ni dari kota Madinah berlaku selepas mereka cuba membunuh Rasulullah. Iaitu mereka membunuh Rasulullah dengan menggunakan seketul batu besar. Apabila Rasulullah mengetahui perkara tersebut, Rasulullah telah menghantar perutusannya, iaitu Muhammad bin Maslamah, sebagai utusan untuk memberitahu pihak Bani Nadir bahawa mereka tidak dibenarkan lagi untuk tinggal di Madinah kerana mereka telah melanggari perjanjian damai bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam masa yang sama, pihak kaum Nadir juga telah melanggar syarat perjanjian yang termaktub dalam Piagam Madinah. Perang Ahzab ini berlaku apabila ia dicetuskan oleh Yahudi Bani Nadir. Setelah Yahudi Bani Nadir ni pergi meninggalkan Madinah menuju ke Khaybar, mereka telah merancang strategi untuk membalas dendam kepada kaum muslimin. Huyai bin Akhtab, iaitu ketua Bani Nadir, telah berusaha menyatukan beberapa kabilah Arab dan Yahudi bagi menyerang kota Madinah dan memerangi Rasulullah SAW. Mereka telah menghasut kabilah Arab di sekitar untuk memerangi kaum muslimin. Nah, misi mereka ni disambut baik oleh kabilah-kabilah lain, termasuklah Ghatafan. Kesepakatan yang dicapai antara utusan Yahudi dan pemimpin kalangan Badui Ghatafan, iaitu kesepakatan Persatuan Bangsa Arab Paganis dan ketenteraan Yahudi untuk menyerang kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nasr Akilah binti Makruzi akan sambung strategi Perang Khandaq. Okey, bagaimana tercetusnya strategi ini ketika Sekutu Rasulullah SAW berfikir bagaimana nak mengasingkan masyarakat untuk berada di, ada yang berada dalam kota, ada juga yang berada di luar kota. Salman Al-Farisi memberi pendapat bahawasanya di Iran, jika mereka mengetahui ada bahaya daripada pasukan berkuda, mereka akan menggali parit di sekitar mereka. Jadinya Salman Al-Farisi ini mencadangkan untuk menggali parit sebagai strategi untuk Perang Khandaq kali ini, dan cadangan ini diterima oleh masyarakat Madinah. Strategi menggali parit ini menjadi kubu pertahanan untuk masyarakat Islam, untuk umat Islam, dan memberi halanganlah kepada musuh dan daripada masuk ke dalam kota, sekaligus boleh mengepung musuh di luar kota. Proses penggalian parit ni melibatkan semua penduduk masa tu. Jadi setiap penduduk diberikan tugas untuk menggali sepanjang 40 hasta. Okey, kerja-kerja menggali parit ni dilakukan oleh Rasulullah SAW berserta dengan sahabat. Bermula pada 16 Ramadan tahun 5 Hijrah. Okey, parit yang digali ni pada bahagian utara Madinah yang melibatkan berhadapan dengan Bukit Salak. Okey, itulah tempat dia. Okey, strategi lagi adalah umat Islam ni dah buat persiapan dengan memetik buah sebagai bekalan makanan, juga meletakkan kanak-kanak dan juga wanita berada di dalam kota. Okey,
proses penggalian parit ni mengambil masa selama 6 hingga 20 hari untuk siap. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentangan seterusnya. Baiklah, setelah kita mendengar tentang latar belakang, strategi dan sebab berlakunya peperangan Khandaq, sudah tentu kita nak tahu berapa bilangan tentera yang menyertai peperangan Khandaq ketika itu. Pasukan kaum muslimin bilangan mereka lebih kurang 3,000 orang, manakala pasukan tentera Ahzab jauh lebih ramai iaitu 10,000 orang. Namun, tentera Islam ketika itu berjaya mengkucar-kacirkan barisan tentera Ahzab dan meraih kemenangan yang besar. Asbab daripada strategi-strategi yang bijak yang telah diterangkan sebelum ini antaranya adalah peristiwa Gali Parit. Peristiwa Gali Parit ni telah dibina di sekeliling Madinah dan atas tujuan menjadi kubu pertahanan Islam ketika itu. Dan siapa tokoh yang menjadi tulang belakang perang Khandaq ketika itu? Antaranya adalah baginda Rasulullah SAW, Salman Al-Farisi, Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Mu'az, Ibnu Ummi Maktum dan Khawat bin Jubair dan ramai lagi. Banyak hikmah dan pelajaran yang boleh kita ambil dari kisah peperangan ini. Yang pertama, kita mestilah mengutamakan musyawarah dalam sesuatu perancangan agar mendapatkan kata sepakat yang diterima oleh semua pihak, sebagaimana Rasulullah SAW ketika peperangan ini baginda menempatkan musyawarah pada masa dan keadaan yang betul dan mengukuhkannya dalam kehidupan kaum muslimin pada ketika itu kerana situasi yang genting dan darurat untuk memerlukan musyawarah sehinggalah menyatukan berbagai pendapat dalam satu pandangan. Yang kedua, seorang pemimpin mestilah berwibawa untuk meyakinkan diri mereka dan ahli pasukan mereka untuk maju ke hadapan dan boleh membawa kepada kemenangan. Seterusnya, seperti yang kita tahu, Islam adalah agama yang sentiasa bersedia menerima sesuatu selama mana ianya adalah bersifat positif dan bukan dari ajaran yang sesat. Yang keempat, peperangan Khandaq ini menunjukkan bahawa doa adalah senjata yang kuat. Ketika peperangan, penderitaan yang dilalui semakin memuncak dan hati kaum muslimin pada ketika itu berbolak-balik kerana mereka berada di ambang yang tidak kukuh. Oleh itu, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Tuhan yang menurunkan Al-Quran dan yang menghisap dengan cepat, kalahkanlah pasukan Ahzab. Ya Allah, kalahkanlah dan hancurkanlah mereka." Begitulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah sehinggalah Allah memakbulkan apa yang dihajati ketika berada di situasi yang genting seperti itu. Yang terakhir yang boleh kita ambil sebagai pengajarannya adalah kita kena tahu kekufuran dan perselisihan janji merupakan tabiat atau akhlak orang Yahudi. Oleh itu, kita tidak boleh ikut apa yang sama dengan sifat-sifat mereka yang sudah jelas-jelas buruk dan tidak baik. Sekian itu sahaja. Terima kasih.